Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam produktif. Anda bersama saya, Nurliana Mahmud dari Malaysia Productivity Corporation MPC dalam program MPC Productivity Talk siri ke-11. Kami bawakan anda setiap hari Jumaat jam 3 petang di MPC FB Live. Jangan ke mana-mana. Bersama kita hari ini adalah Puan Nurida Yuniza Rahmat dan Encik Muhammad Syahril Ahmad Puzi, Pengurus Kanan Seksyen Peningkatan Bakat MPC. Terima kasih ya Puan Nurida Yu dan Encik Syahril kerana dapat hadir memeriahkan program Productivity Talk pada kali ini. Untuk pengetahuan para penonton sekalian, Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC dengan kerjasama kementerian dan agensi kerajaan berkaitan serta Persatuan Perniagaan dan pihak industri sedang melaksanakan inisiatif penubuhan Academy in Factory AIF. Kolaborasi inovatif ini merupakan rentetan daripada keputusan Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi EAC pada 24 November 2021 yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, di mana mesyuarat telah bersetuju bahawa kementerian, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan serta agensi kerajaan persekutuan dan negeri perlu komited merealisasikan program uji kaji peraturan ataupun regulatory experimentation yang melibatkan pemegang taruh, awam dan swasta secara bersama. AIF merupakan intervensi inovatif bagi menangani masalah kekurangan tenaga kerja dalam sektor-sektor utama ekonomi. Selaras dengan tumpuan rancangan Malaysia ke-12, RMK12, pada masa yang sama, ia bertujuan bagi meningkatkan prestasi pencapaian pendidikan rakyat Malaysia dan memberi peluang kepada pelajar yang keciciran dari aliran perdana pendidikan untuk meneruskan pengajian berasaskan kerja. Baiklah, bagi soalan yang pertama, boleh Encik Syahril terangkan bagaimana tercetusnya idea membangunkan inisiatif Academy in Factory ini? Terima kasih Puan Noliana. Modal insan, tenaga buruh dan bakat merupakan antara aset utama yang menyumbang ke arah pertumbuhan produktiviti yang pesat. Cabaran-cabaran dalam pembangunan bakat yang dihadapi oleh Malaysia telah dikenal pasti sebagai antara faktor utama yang mengekang peningkatan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi yang baik. Malaysia Productivity Blueprint atau MPB telah menggariskan bahawa antara cabaran-cabaran utama dalam pembangunan bakat dan tenaga buruh di Malaysia adalah ketidakpadanan kemahiran pekerja dengan permintaan pasaran, kebergantungan yang tinggi terhadap tenaga buruh asing, kekurangan tenaga kerja mahir terutamanya dalam sektor pembuatan, pempasan pekerja yang rendah dan sediaan pekerja untuk memasuki industri. Justru terdapat keperluan untuk membina tenaga kerja masa hadapan yang kukuh agar pertumbuhan produktiviti dapat dikekalkan dan ditingkatkan, yang mana ia akan membawa kepada perkembangan ekonomi yang lebih dinamik. Untuk tujuan ini, MPC melaksanakan inisiatif pembangunan bakat yang menjurus kepada peningkatan pertumbuhan produktiviti negara. Inisiatif pembangunan bakat dan tenaga kerja masa hadapan oleh MPC bertujuan menjajarkan semula pasaran buruh kepada sektor berproduktiviti tinggi ke arah mencapai sasaran pertumbuhan produktiviti pada kadar 3.6% setahun di sepanjang tempoh rancangan Malaysia ke-12 iaitu RMK12. Inisiatif ini akan menyumbangkan kepada pencapaian sasaran RMK12 untuk pampasan kerja, peningkatan prestasi pencapaian pendidikan di Malaysia dan mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja. Inisiatif pembangunan bakat MPC dijangka akan menyumbangkan kepada lebih kurang 52% pencapaian untuk pampasan pekerja dengan merujuk kepada sasaran RMK12.
Dianggarkan sebanyak 40% pengiktirafan pendidikan tidak formal yang berasaskan kerja, meletakkan pendidikan teknikal dan vocational sebagai pendidikan arus perdana dan juga mengatasi masalah ketidakcukupan pekerja terutamanya di sektor pembuatan. Melalui pendekatan yang dinyatakan oleh Encik Syahri sebentar tadi, boleh Puan Ayu terangkan apakah Academy in Factory tersebut? Academy in Factory merupakan salah satu program kerjasama inovatif antara pihak kerajaan, industri dan akademia dalam mendepani cabaran yang dihadapi dalam pembangunan bakat. Objektif inisiatif AIF ini untuk membangunkan tenaga kerja masa hadapan yang mampan berasaskan pasaran dan keperluan industri. Selain itu, ia merapatkan jurang antara penawaran dan permintaan tenaga kerja serta membangunkan bakat tempatan serta mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing dan dapat meningkatkan pencapaian pendidikan negara. Inovasi uji kaji peraturan atau Regulatory Experimentation AIF yang melibatkan kerjasama era awam swasta dijangka akan menyumbang dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, seterusnya memastikan industri boleh meningkatkan produktiviti dan daya saing. Ini juga selari dengan pendekatan berasaskan produktiviti catch-up berteraskan human side untuk pertumbuhan produktiviti. Bagaimana ia perlu dicapai iaitu melalui supply atau penawaran dengan meningkatkan bekalan sumber manusia yang konsisten untuk perkembangan dan pertumbuhan industri serta memindahkan sumber kepada sektor berproduktiviti tinggi. Kedua adalah untuk upgrade atau peningkatan iaitu peningkatan meluas set kemahiran industri yang diperlukan serta program dipacu industri yang diiktiraf oleh industri. Dan yang ketiga adalah matching atau pemadanan iaitu perkongsian dan antara institusi dan industri untuk memastikan bekalan set kemahiran lanjutan yang mencukupi. Inovatif kolaborasi antara kementerian, agensi, akademia dan industri ini juga menyokong kepada peningkatan produktiviti, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat. Melalui konteks ASPO, ia mengenengahkan elemen faedah kepada pekerja dan kadar upah mengikut prestasi yang mana mematuhi prinsip environmental, social dan governance ESG. Dalam konteks ini juga, ia akan mencapai kepada kemakmuran bersama kerana elemen ESG ini adalah intipati penting dalam sistem upah yang dikaitkan dengan produktiviti PLWS. Ia akan membawa kepada kemakmuran bersama kerana pengagihan kekayaan yang telus dan saksama adalah berdasarkan prestasi dan produktiviti pekerja dan keuntungan syarikat yang dikongsi bersama. Boleh Encik Syahril terangkan dengan lebih terperinci dari segi pelaksanaan AIF tersebut? Dari segi AIF, dia merupakan program selama 18 bulan di mana peserta yang diterima masuk akan bekerja sambil belajar di kilang-kilang dan syarikat yang terpilih. Setelah selesai tempoh tersebut, syarikat atau peserta mempunyai pilihan untuk menyambung bekerja di syarikat yang sama. Dari segi modul program AIF adalah dibangunkan oleh pihak industri yang merangkumi modul dan juga modul spesifik iaitu menjurus kepada operasi syarikat atau industri yang terbabit. Melalui AIF juga peserta akan menerima gaji yang setimpal dengan kelulusan dan kemahiran mereka lah. MPC dengan persetujuan pemegang-pemegang taruh berkaitan bersetuju untuk menetapkan syarat lepasan iaitu daripada tingkatan 5. MPC berpendapat bahawa peluang ini pastinya dapat membuka ruang terutamanya kepada para pelajar yang tidak berjaya melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi atau belum bersedia untuk meneruskan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Inisiatif ini berkolaborasi bersama Kementerian Pendidikan Malaysia. Penyertaan ini juga dibuka kepada graduan-graduan TVET di bawah program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Penyertaan program AIF juga melibatkan kerjasama pihak perkeso di bawah program Sistem Latihan Dual Nasional atau dipanggil sebagai SLDN.
Dari segi pemilihan peserta, individu yang berminat untuk menyertai AIF perlu memenuhi syarat-syarat minima berikut, iaitu terbuka kepada warga negara Malaysia, mempunyai ataupun lepasan tingkatan 5, mempunyai kemahiran menulis dan membaca dan mengira, iaitu 3M, sihat tubuh badan dan tidak mengalami kecederaan fizikal, lulus ujian saringan penilaian AIF dan memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh syarikat atau kilang. Proses pengambilan peserta untuk program AIF ini amat mudah dan telah dimudahkan cara oleh MPC. Apabila MPC telah menerima pendaftaran, perbincangan akan diadakan dengan pihak industri untuk tujuan pemilihan peserta di syarikat-syarikat yang mengambil bahagian dalam program AIF ini. Dari segi individu yang berjaya menyertai program AIF akan menerima gaji daripada pihak syarikat atau industri mengikut tangga gaji yang ditetapkan oleh syarikat atau kilang tersebut pada jumlah yang dipersetujui bersama oleh pemegang taruh program AIF. Ini termasuk insentif, allowance dan faedah-faedah lain seperti tempat tinggal, pengangkutan dan makan minum, iaitu bergantung kepada kemampuan syarikat atau industri yang mengambil peserta. Individu yang menyertai program AIF ini adalah dilindungi di bawah Akta Pekerja tahun 1955 sebagai pekerja sepenuh masa. Okey, Puan Ayu, apakah program atau aktiviti yang dirancang dalam menjayakan AIF ini? Terima kasih Poliana. Pelbagai aktiviti yang akan dijalankan bagi memastikan kejayaan pelaksanaan inisiatif ini antaranya adalah pihak MPC dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia akan mengadakan Hari Terbuka AIF dan yang kini sedang berlangsung 18 Mac di Perbadanan Produktiviti Malaysia bertam Kepala Batas Pulau Pinang, di mana program ini dilaksanakan bagi memberi peluang kepada pelajar lepasan tingkatan 5 terutamanya yang berada di seluruh wilayah utara untuk hadir mendengar taklimat mengenai AIF dan berpeluang untuk daftar permohonan menyertai AIF ini. Pada masa yang sama, MPC turut bekerjasama dengan PEKESO dan juga Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKWA, untuk mengadakan sesi taklimat AIF di Kuala Kangsar Perak. Selain itu, MPC juga mempelawa sektor industri, agensi kerajaan serta kaunselor-kaunselor sekolah di seluruh Malaysia untuk jalinan kerjasama bagi merealisasikan dan menjayakan inisiatif AIF ini. Academy in Factory is an innovative approach, a new game changer that will improve both sides, the demand side for employers and the current and the future workforce on the supply side. AIF is an alternative to the current education system. It's empower the non-formal education through job training. Uniquely, the candidates for the AIF, they are not students but they are workers. The purpose of AIF to reduce labour shortage in the short term and to reduce skill mismatch in the medium term. This suddenly would improve the country's productivity and competitiveness. For the pilot batch, AIF will include the so-called hidden workforce such as Orang Asli and Paroli. Altogether, I see AIF will promote the 12 Malaysian Plan agenda to promote a prosperous, inclusive and sustainable Malaysia. Kami daripada industri high-tech, walaupun sekarang dalam musim pandemik, tapi sales kita bagus. Permintaan daripada luar negeri memang ada lah. Tapi yang tak ada dua benda. Satu, material shortage. Lagi satu, worker tak cukup. So sekarang dengan ada satu program baru dipanggil Academy in Factory, kita haraplah boleh dapat itu tenaga muda dan kita boleh bimbing mereka waktu dia datang kerja dengan kita adalah boleh kerja dalam factory dan ada boleh buat itu belajar di dalam kelas. So with that, I think we can develop the talent in the country
and hopefully this can be a long-term solution. Takkanlah kita depend on foreign worker. We have to develop our own homegrown Malaysian talent. Academy in Factory, this is what we are now introducing, working together with the industry and also the relevant government agencies. We have issues of supply of workers and also the right kind of talent that the industry require. And we are now working with the industry, we are now working with the academia and also the relevant ministries and agencies. We're going to create what we call right place for investors, the right job, the right kind of talent. And I believe that we can really keep the momentum of our productivity growth, growing. And we hope we can create more jobs. We hope we can also reduce significantly dependent on foreign labours. And what is more important, really moving the country into a high-income nation, create more jobs, and also better livelihood of all Malaysians. Thank you everyone for having contributed and participated in this initiative. I would like to thank the industries, the ministry agencies who have been with us for the last 2 days. We are putting things together, but what is most important is executing what we have planned and also strategies that we have agreed. Thank you again everyone. I hope to see things happening on ground and we will see the results in this very near future. Bagi soalan terakhir, apakah harapan Encik Syahril dan Puan Ayu untuk menjayakan program yang akan dijalankan oleh IF ini? Bagaimana dengan Encik Syahril dulu? Terima kasih Puan Noliana. Saya ingin mengajak anda di luar sana untuk bersama-sama mengikuti program AIF ini kerana impaknya amatlah besar kepada produktiviti, daya saing dan ekonomi negara. Bagaimana pandangan Puan Ayu? Saya berharap dengan jalinan kerjasama yang dilaksanakan melalui AIF ini bersama pihak kerajaan dan industri dapat melonjakkan produktiviti negara. Jika tuan-tuan dan puan-puan mempunyai sebarang pertanyaan, boleh menghubungi kami untuk maklumat lanjut. Terima kasih Puan Nur Ida Yuniza dan Encik Muhammad Syahril di atas pandangan serta perkongsian itu tadi. Demikianlah penerangan terperinci dan kupasan bagi tajuk kita pada hari ini, Inisiatif Academy in Factory. Sekali lagi, terima kasih diucapkan kepada penceramah kita pada hari ini, Puan Nur Ida Yuniza Rahman serta Encik Muhammad Syahril Ahmad Puzi, Pengurus Kanan Seksyen Peningkatan Bakat MPC. Demikianlah tadi penerangan tentang Academy in Factory, termasuk objektif, inisiatif-inisiatif berkaitan, pemilihan peserta, aktiviti yang dijalankan dalam menjayakan AIF. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama, Jumaat 3 petang. Stay safe, kekal positif, kekal produktif.